mengatakan rasuah sebagai satu strategi perniagaan itu satu perkara yang amat silap. Ianya satu jenayah yang hina dan sesiapa yang melakukannya tidak boleh diberi kesian langsunglah kerana ianya melibatkan kita semua. Cuma saya nak jelaskan sedikit pada rakyat tentang bagaimana rasuah ni sebenarnya kena pada kita semua walaupun kita rasa macam seolah-olah ianya berlaku di satu peringkat lain. Kita ambil contoh sekiranya kerajaan nak buat sekolah lah. Katakanlah sekolah tu nilainya 10 juta. Jadi bila berlaku rasuah, ianya bukan hanya di kalangan orang yang nakkan projek dengan orang yang nak berikan projek. Sebab biasanya apabila berlaku rasuah, sekolah yang 10 juta tu akan naik harga kepada 12 juta ke 15 juta. Jadi yang 15 juta tu siapa yang bayar? Yang membayarnya ialah kita semua sebagai pembayar cukai. Sama ada kita bayar cukai pendapatan ke, kita bayar cukai jualan ke yang dikenakan dalam barang-barang yang kita beli. Apabila ada rasuah, wang tu kena dimasukkan balik ke dalam sistem kewangan. Jadi kalau dalam akta tu dia adalah placement, layering, integration. Tapi dari segi mudahnya mereka kena cuba cari jalan macam manakah wang ini dapat dinikmati oleh perasuah. Mereka akan cuba menutup jenayah itu dengan transaksi-transaksi yang nampak baik. Timbul pula isu sama ada derma politik ini boleh atau tak boleh. Sekiranya derma itu diberikan secara bersahaja disebabkan orang yang berderma itu yakin dengan perjuangan parti itu, mungkin itu termasuk dalam derma yang boleh dikira sebagai derma yang sah lah. Tapi sekiranya derma itu dianya dibuat selepas ada lagi transaksi-transaksi lain yang berlaku sebelum tu, yang menyebabkan orang yang menderma itu mendapat projek ke ataupun mendapat kelebihan dalam perkara-perkara yang berkait dengan orang yang menerima derma, maka kita tak boleh melihat bab derma saja. Kita kena tengok sebelum tu adakah berlaku transaksi ataupun kelulusan yang menyebabkan orang yang menderma itu mendapat manfaat, dan sebagai tanda terima kasih dia bagi derma. Jadi kita tak boleh guna derma ni sebagai satu perkara yang suci murni begitu saja. Kita kena tengok sama ada perkara-perkara lain yang terlibat yang menyebabkan orang yang menderma itu mendapat manfaat, maka dia pun kongsikan sedikit daripada ataupun sebahagian daripada manfaat itu kepada orang yang membantu dia. Saya adalah sedikit pengalaman kerja dalam agensi penguatkuasa. Walaupun ianya melibatkan pasaran modal, kita ada pelbagai undang-undang. Kalau kita tengok kes-kes yang telah didakwa oleh Suruhanjaya Security, maknanya undang-undang ni dia ada had, terutama undang-undang yang melibatkan jenayah. Sebab untuk membawa kes jenayah ke mahkamah, kita kena ada bukti yang menjangkau keraguan yang munasabah ataupun dalam bahasa Inggerisnya beyond reasonable doubt. Jadi kita kena ada sistem tadbir urus ataupun sekarang ni dipanggil tata kelola yang lebih menumpukan kepada bagaimana kita boleh menghalang perkara-perkara yang buruk ini dari berlaku. Jadi dia kena ada dua-dua. Dua-dua ni sama ada undang-undang ataupun tadbir urus, ianya dijalankan oleh manusia. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi cabaran sebab ada manusia yang mengambil serius tentang sama ada jenayah atau tak jenayah, halal ataupun haram. Tapi bagi orang-orang yang melihat kedudukan jawatan ini sebagai satu peluang untuk memperkayakan diri mereka, keluarga mereka atau puak-puak mereka, jadi mereka akan menggunakan kedudukan itu untuk mencapai motif-motif ataupun objektif mereka dan mengkompromi tujuan organisasi. Sebab itulah walaupun ada undang-undang, walaupun ada kod tadbir urus korporat dan pelbagai peraturan lagi, selagi orang yang duduk di kerusi itu tidak mengambil serius tanggungjawab dan amanah mereka, maka kita akan terus berjumpa dengan isu-isu tata kelola, isu-isu tadbir urus dan juga jenayah-jenayah keuangan yang menyebabkan bukan saja
institusi rugi, tapi mungkin masyarakat keseluruhannya rugi juga. Bila kita cerita tentang kepimpinan, biasanya dia ada dua aspek. Dia ada aspek kebijaksanaan dan dia ada aspek kejujuran. Dan dalam agama kita pun kena ada qawi ataupun kekuatan, dan juga amin ataupun amanah. Jadi dua perkara ni tak boleh dipisahkan. Sebab itulah kalau ada pemimpin yang bijak saja, yang hebat dari segi berfikir, tapi jika dia tidak amanah, dia akan gagal juga untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai pemimpin. Tapi kalau orang tu jujur saja tapi tak bijak, tak pandai, dia juga tidak boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab dia. Jadi sebagai rakyat, kita kena guna akal kita untuk menilai. Dalam masa yang sama, kita kena juga tengok panduan-panduan agama berkenaan dengan pemilihan pemimpin. Jadi kepimpinan ini bukan hanya berkenaan dengan orang yang boleh bercakap tentang kebaikan, tapi dia kena mampu melaksanakan kebaikan yang dia cakap tu. Kehidupan kita ni, dianya kadang-kadang dia macam satu pusingan. Ada di atas, ada di bawah. Jadi kadang-kadang mungkin suasananya nampak macam ramai yang menegakkan integriti. Tapi dia akan ada dalam keadaan lain yang seolah-olah macam tidak ada orang yang menegakkan integriti pada ketika itu. Jadi apa tanggungjawab kita sebagai rakyat, sebagai orang-orang yang mengambil cakna tentang negara? Kita kena terus berusaha untuk meletakkan integriti sebagai satu perkara penting dalam apa-apa perkara sekalipun, sama ada dalam urus niaga kita, dalam membuat keputusan kita, dalam pemilihan kita. Integriti ini penting. Jadi kalau kita memandang mudah perkara itu dan kita hanya tengok dari segi faktor kebendaan yang kita dapat dalam apa-apa perkara, jadi mungkin kita lah yang sebenarnya yang menyebabkan integriti itu terhapus ataupun tertutup. Setiap orang ni diberi peluang, sama ada dia muda ataupun dia sudah berumur, masing-masing akan ada peluang masing-masing untuk menyumbang kepada negara. Tapi tentulah kita, kalau boleh, kita nak tengok anak-anak muda diberikan peluang yang lebih, kerana kita pun pernah muda dahulu dan disebabkan ada peluang, kita dapat melaksanakan apa yang kita mampu di dalam kedudukan yang diberikan pada kita. Cuma kita tak boleh berharap untuk orang beri peluang pada kita. Kita kena mempersediakan diri kita. Dan satu lagi perkara penting ialah niat kita tu. Kalau kita kata kita niat, kita nak mendapatkan kepimpinan, adakah itu kerana nak berkhidmat kepada negara ataupun kita nak kedudukan jawatan untuk kita salah gunakan? Jadi ini perkara penting. Jadi kalau kita sebagai orang yang ada kedudukan, biasanya salah satu tanggungjawabnya ialah untuk mencari orang-orang selepas kita untuk diberikan amanah dan tanggungjawab, dan ini merupakan salah satu perkara penting dalam tadbir urus yang baik. Maknanya dalam korporat misalnya succession planning ataupun perancangan penggantian ni satu perkara penting, sebab kalau kita ada seorang pemimpin yang tiba-tiba jatuh, buah kelapa pecah kepala dia, meninggal dunia, kalau kita tak bersedia, nanti huru-hara organisasi itu. Jadi kita jangan takut untuk bekerja dengan orang yang lebih hebat daripada kita. Dan saya rasa pemimpin yang melihat ke depan, pemimpin yang matang, salah satu daripada ciri-cirinya ialah sentiasa mencari bakat-bakat baru untuk dididik, untuk dilatih, agar apabila ada keperluan mereka dapat meneruskan perjalanan organisasi kerana mereka telah dipersediakan oleh pemimpin yang ada sekarang. Kehendak kepada agama yang menjadi asas kepada negara itu, saya rasa satu perkara yang natural ataupun naluri kepada setiap orang yang beragama. Cuma bagaimana mereka memahami agama mereka sendiri dan menterjemahkannya di dalam isu-isu pentadbiran, pengurusan dan juga isu-isu politik, itu bergantung pada kefahaman dan juga pendekatan masing-masing. Jadi saya rasa ini bukanlah satu isu yang sepatutnya memecahkan, kerana agama itu sepatutnya menyatu padukan manusia, tapi oleh kerana kepentingan puak,
Maka kadang-kadang setiap puak tu dia ada naratif masing-masing, dan sekiranya orang yang tak masuk dalam naratif mereka, mereka seolah-olah tidak bersama dengan mereka untuk memperjuangkan agama dalam kefahaman yang mereka bawa. Saya optimis benda ni dapat dipulihkan, tapi ianya kena diperbincangkan setiap masa. Orang yang terlibat dengan rasuah ni tak ada aib pun. Malah kadang-kadang mereka menjadi lebih popular. Disebabkan dengan rasuah tu mungkin mereka boleh dapat menaburkan dari segi keuangan, dari segi kemudahan. Jadi orang rasa kalau tak rasuah, macam mana mereka sebagai rakyat nak mendapat manfaat? Jadi ini satu perkara yang saya kira serius. Kadang-kadang diistilahkan sebagai a win-win crime. Orang yang memberi itu dapat apa yang dia nak, orang yang menerima itu dapat apa yang dia nak, tetapi mangsanya ialah orang-orang yang ada hak ke atas perkara itu. Contohnya, sekiranya yang patut dapat kontrak ialah syarikat A, tapi syarikat B yang dapat kerana dia memberi rasuah, maka syarikat A itu telah hilang haknya. Semua manusia nak hidup senang, cuma cara mereka nak mencapai kesenangan tu berbeza-beza. Ada yang berusaha daripada muda lagi dengan menghadapi pelbagai cabaran dan akhirnya berjaya mencapai satu taraf kehidupan yang baik dan mungkin mereka selesa. Dan ada juga yang kalau kita tengok dalam laporan-laporan akhbar yang merompak, mencuri, merasuah kerana mereka tidak yakin bahawa mencari kehidupan, kesenangan dengan cara yang baik itu adalah satu-satunya pilihan yang ada. Cuma saya nampak di Malaysia ni, wakil rakyat ni dia kadang-kadang lebih pada pegawai kebajikan masyarakat dengan ahli jabatan kuasa masjid. Itu persepsi dan kehendak orang yang mengundi mereka. Maknanya kalau tak pergi kenduri dah dikira wakil rakyat yang gagal. Kalau anak mereka nak pergi sekolah, wakil rakyat tak bantu, dikira mereka merupakan wakil rakyat yang gagal. Sedangkan sepatutnya wakil rakyat itu berusaha agar sistem delivery kerajaan membantu rakyat, bukannya dia memberikan duit sebagai tanda dia wakil rakyat yang baik. Jadi inilah yang sebenarnya yang merosakkan politik kita. Apabila kita sendiri sebagai rakyat, kita nak taburan duit itu. Saya ni tak adalah ada crystal ball yang boleh tengok ke hadapan. Cuma bagi saya yang penting ialah apakah negara yang kita nak 10 tahun akan datang dan apakah sumbangan kita ke arah itu. Sebab kalau kita berharap orang tu buat, orang ni buat, tapi kita tak ada apa yang kita buat, kita sebenarnya tidak adil juga kepada generasi akan datang. Jadi dalam kedudukan kita pada hari ini, apakah perkara-perkara yang kita boleh buat, apakah perkara-perkara yang kita boleh pengaruhi untuk meletakkan negara ke arah yang kita nak itu. Jadi tentunya kita nak negara yang ekonominya berkembang, ada keadilan sosial, ada keterjaminan dari segi kesihatan, dari segi keselamatan. Jadi perkara-perkara ini kalau kita nak, kita kena usahakan. Dan saya rasa antara perkara penting untuk mencapai perkara itu ialah dengan meletakkan orang-orang yang layak dari segi kompetensi dan juga jujur dan amanah pada kedudukan yang ada. Sekiranya ini tidak menjadi prinsip, kita membiarkan saja sesiapa yang ada kepentingan dari segi perkara-perkara lain untuk diberikan kedudukan dan juga jawatan. Jadi susahlah orang yang tak layak itu untuk mengemudi negara ini kepada arah yang betul. Dalam 6 tahun kebelakangan ini, kita dah ada 5 kerajaan. Daripada 2017 sampai 2023, dah ada 5 kerajaan yang mentadbir dan mengurus negara. Maknanya semua pihak sudah terlibat dengan pelbagai isu yang ada dalam negara. Dan mungkin persoalan yang kita boleh tanya ialah bila mereka diberi peluang, apakah yang telah mereka lakukan untuk memperbetulkan keadaan. Jadi saya rasa ini satu soalan yang penting. Jadi tidak ada pihak yang boleh menyatakan bahawa mereka tidak pernah diberikan peluang kerana
dalam masa 6 tahun ada 5 kerajaan, dan ini juga merupakan satu perkara yang menyebabkan ramai pihak-pihak luar yang agak berfikir panjang untuk masuk ke negara kerana kesedapilan politik tu seolah-olah dah tak ada. Dan pertukaran kerajaan ini sentiasa disebut setiap masa. Jadi ini satu perkara yang mungkin rakyat boleh fikirlah dari segi apa yang kita hadapi sekarang. Bolehkah mereka ini menyalahkan orang lain kerana semua pihak telah diberikan peluang dalam masa 6 tahun ini. Thank you.